Okey, jadi kita mulakan kelas. Hari ini, Bisa. first kali apa yang saya nak lihat, kita nak lihat ialah asas kepada bahasa Melayu. Kita nak revision, ulang kaji. Okey, tentang tata bahasa. Tata Kita bahasa tata kata. bahasa. Tata bahasa maksudnya grammar dalam bahasa Ya, sudah tahu. Inggeris. Okey, bila kita cakap tentang tata bahasa, tentang bahasa Melayu, kan, dia terdiri daripada beberapa komponen. Okey, antaranya kata nama. Kata nama ni dalam bahasa Jepun rasanya meishi, noun. Kata nama, okey. Kedua ada kata kerja. Ini kita buat ulang kaji je. Kata kerja ni ialah verb. Tentang perbuatan. Verb. Perbuatan. Perkataan yang menunjukkan perbuatan. Okey, jadi Perkataan yang mengunjung okey. menunjukkan. Mhm. Sebentar. Maaf. Okey. Kemudian ada juga yang kita panggil dengan kata hubung. Okey. Takuya-san faham tak apa yang dimaksudkan dengan hubung? Kata hubung. Hmm. Kata hubungnya bagaimana bilang dengan bahasa Inggris? To, Connectors? betul. Okay, that's correct. Okay, betul. Connectors. Jadi kita menghubungkan antara contohnya kata nama dan kata nama atau kata nama dan juga kata kerja. Penghubung. Penghubung. Dalam bahasa Melayu, penghubung. penghubung. Okay, bila kita lihat kepada kata nama, okay, macam mana orang Melayu dia menyusun kata nama? Okay, contohnya, saya boleh cakap yang bahasa Jepun dan bahasa Melayu agak terbalik. Okay. Kalau contoh kita ambil satu. Dalam bahasa Jepun dia akan cakap ie no jusho. 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 Okay, jusho dalam bahasa Melayu ialah alamat, betul? Alamat. Dalam ie pula dalam bahasa Melayu rumah. Jadi macam mana orang Melayu menyusun untuk membawa maksud kepada ie no jusho ialah dia ambil jusho ni dulu. Okay. Pertama sekali dia ambil yang last ni jusho. Kita letak alamat, kemudian baru kita letak yang pertama ni rumah. Jadilah alamat rumah. Okay. Alamat. Jadi sama juga dengan gabungan 4 perkataan. Contohnya nama syarikat ayah saya. Okay. Nama syarikat ayah saya. Nama ni maksudnya nama. Syarikat kaisa. Ayah. Ayah means otosan. And saya means watashi. My So, father. yes, my father. Bila kita cakap ayah saya, my father. So, kalau kita bandingkan dengan bahasa Jepun, dia terbalik. Watashi no chichi no kaisha no namae. Okay, susunannya terbalik. Okay, itu asas lah. Memang rasanya tak kisah dah tahu. Okay, sama juga dengan perkataan-perkataan lain. Okay, itu kata nama. Kata nama Macam mana pula dengan kata kerja? Okay, bila kita cakap tentang kata kerja, kita ada yang dinamakan dengan
kata dasar. Oh, ya, ya, ya. Kata dasar. Ya, ini penting sekali ya. Penting. Betul? Ya. Okey, daripada kata dasar ni maksudnya asal perkataan. Itulah. Contohnya. Sekejap Contohnya, melakukan. Melakukan. Aslinya laku. Betul. Melakukan. Okey. Kemudian contohnya makan. Okey, ini makan. Makan ialah kata dasar. Kata dasar. Jadi dalam kata dasar ni, daripada makan ni, kita boleh ubah kata dasar ni menjadi maksud-maksud yang lain. Okay. Contohnya makan maksudnya to eat. Ya. Bila kita tambah makan, kita tambah dengan contohnya dia jadi makanan. Yang bermaksud food. Okey. Macam mana pula kalau kita tambah? Yang ni kita tambah dekat belakang. Kita tambah makan and. Kalau kita tambah di depan dan di belakang. Pemakanan. Maksudnya dalam bahasa Inggeris, diet. Makan. Something like diet. Okay, for example, contohnya pemakanan seimbang. Okey, apa maksud pemakanan seimbang? Pemakanan seimbang. Seimbangnya apa? Okay, faham tak apa maksud seimbang? Okay. Seimbang bermaksud balance. So, pemakanan seimbang bermaksud balanced diet. Jadi dari sini kita boleh lihat daripada kata dasar ni, kata dasar kata kerja ni, kita boleh ubah suai dan jadikan dia maksud yang lain. Bila kita tambah imbuhan. Ni yang kita namakan imbuhan. Yang ni kita letak dekat belakang, ni kita letak dekat depan dan juga belakang. Okey. Contoh ada juga imbuhan yang lain, contohnya sambungan. Betul? Okay. Yang ni dia punya kata dasar terbitan pemakanan imbuhan. Sambungan. Daripada kata dasar sambung. Okay. Kemudian contohnya kalau kita ambil minum. Kita tambah peminum. Maksudnya seseorang yang minum. A person who drinks. Minum. Okay. Drinks. Okay, jadi kita adalah banyak imbuhan dekat sini. Tapi hari ni saya nak tunjukkan satu imbuhan, iaitu imbuhan pe. Okay, pe.
Macam mana dia punya formula? Macam mana kita nak sambungkan kata dasar dengan imbuhan per? Okay, kejap Okay, let me show you. 5 minutes. Alright. Jadi, ini ialah apa yang kita namakan imbuhan per. Imbuhan awalan per. Di mana kita tambah per ataupun kita tambah per kepada kata kerja. Ataupun kita tambah per kepada kata nama. Ya. Kita juga boleh tambah per kepada adjektif. Okay. Jadi, bila kita tambah per kepada kata dasar, okay, apa dia akan jadi? Apa maksud dia? Maksud dia ialah dia menggambarkan atau merujuk kepada pembuat, pelaku. Okay. Per tambah Plus kata dasar. Merujuk kepada pelaku atau pembuat. Dia juga boleh merujuk kepada alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Okey. Arah yang digunakan untuk Alright, okay. Jadi sekarang apa yang kita nak buat ialah kita nak buat latihan. Okay, saya tunjukkan satu contoh. Ya. Okay, contohnya lancung. Lancung yang bermaksud travel. Okay, tapi kita selalu guna perkataan melancung. Okay, jadi ni kata melancung. Okay, ni kata dasarnya. Lancung. Lancung, perkataan lancung ni dimulai dengan perkataan ataupun huruf L. Kan? Okay, L. Jadi, bila kita nak ubah suai, kita nak tukar kepada per, kita hanya perlu tambah pelancung. Tidak perlu mengubah apa-apa. Pelancung. Okay. Jadi, apa maksud pelancung? Lancungnya travel. Okay, lancung travel. Bila kita tambah per, when we add per, what does it mean? Pelancong orang yang sedang merancang. Betul. In English, we call it tourist, right? Tourist. Okay. Okay, seterusnya boleh Takuya-san buat nombor perkataan main. Pemain. Okay, maksudnya? Pemain, player. Okay. Pemain, misalnya pemain bulu tangkis. Pemain bulu tangkis. Bertanggis. Oh, Bulu tangkis. Apa tu? Badminton. Oh, badminton. Oh. Bagaimana bilang dengan bahasa Melayu? Kami sebut badminton. Oh, begitu? Kami sebut badminton. Pemain badminton. Ini sepenuhnya beda dengan bahasa Indonesia.
Betul. Dan ini juga ya, merancong. Tapi mungkin mereka orang Indonesia juga bisa, ya. Mhm. Orang Indonesia juga mengerti perancong atau merancong. Tapi mereka bilang berwisata. Berwisata. Ya, Oh. berwisata adalah jalan-jalan ke mana-mana. Hmm. Berlancong ini artinya merancong. Bulu tangkis. Contohnya tadi pemain badminton kan? Pemain badminton. Pemain Okay. badminton. Badminton. Tom. Okay. Pemain. Okay. Ketiga. Ya. Ketiga. Hmm. Nyata. Nyata. Pernyataan. Okay. Kita nak tambah hanya pe dekat depan. Bila kita nak tambah imbuhan pe kepada huruf yang bermula dengan perkataan yang bermula dengan huruf N, kita hanya sebut penyata. Tak perlu ubah apa-apa. Penyata. Okay. Penyata maksudnya an official statement. Okay. Seterusnya. Seterusnya perokok. Perokok. Yang membawa maksud? Orang ini orang yang merokok. Orang ini orang yang merokok. Okay. So, smokers. Ini betul. Perokok. Anda merokok? Saya tak merokok. Saya juga. Oh, saya tak merokok. Perokok bermaksud seseorang yang merokok. Okay. Seterusnya. Ya. Seterusnya pembeli. Pembeli. Okay, Pembeli. Yang bermaksud Pembeli orang yang beri barang. orang yang Memberi barang. Barang. Okay, jadi bila kata dasar sesebuah perkataan bermula dengan huruf B, kita perlu tambah imbuhan pem. Pembeli. Pembeli. Okay. Seterusnya. Seterusnya pencuri. Pencuri. Okay. Pencuri yang bermaksud orang yang curi. Orang yang mencuri. Orang yang mencuri. Okey, seterusnya. Curi. Pendengar. Orang yang mendengar. Betul. Orang yang mendengar. Okey, seterusnya. Orang yang sebentar ya. Okey. Oke. Jual. Penjual.
Penjual. Betul. Orang yang menjual. Orang yang menjual. Sekejap eh. Sekejap ya. Menjual, sell. Betul. Menjual, sell. Beli, buy. To buy. Beli, buy. Betul. Okey. Okey, seterusnya. Ya. Gemar. Penggemar. Penggemar. Betul. Penggemar. Ini kata yang saya pertama kali dengar. Oh, okey. Apa maksud penggemar? Orang yang suka itu. Betul. Orang yang suka sesuatu. Orang Hmm. yang suka sesuatu. Okay. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Ya. Penggemar nasi ayam. Ataupun penggemar sushi. Maksudnya bila kita cakap penggemar sushi, seseorang itu suka sushi. Suka nasi ayam. Begitu maksudnya. Nasi ayam atau sushi. Ataupun kita boleh cakap penggemar muzik klasik. Sebagai contoh. Musik. Okey. Saya juga penggemar musik klasik ya. Oh. Saya penggemar pelbagai jenis muzik. Muzik klasik, muzik moden. Semua saya Juga. suka. Saya suka rock juga. Seperti Oh. Anda. Siapa penyanyi kegemaran Takuyasa? Musik. Muzik. Tentang musik klasik, saya suka Beethoven. Oh, betul. Beethoven. Bagaimana bilang Tchaikovsky? Sorry? Bagaimana bilang Tchaikovsky dengan bahasa Indonesia? Type of skill? Tchaikovsky. How do we spell it? Sebentar ya. Okay. Dia orang Rusia. Saya saya mau tulis. Okay. Itu. Oh, Tchaikovsky. Oh, nama penyanyi, nama pemuzik. Ya, dia nama. Bagaimana bilang orang yang membuat lagu. Orang yang tulis Oh, lagu. what we call it? Music. Penulis lagu. Penulis Ya. lagu. Penulis lagu. Atau penggubah. Ya. Penggubah lagu.
lagu. Hmm. Dan tentu saja saya suka Beatles. Ejaannya? The Beatles. Oh, The Beatles. Oh, The Yes. Legend. They're legends. Okay, jadi penggubah lagu, penulis lagu. Okay, kalau kita tengok dekat sini, penulis Okay. lagu, apa kata dasar penulis? Tulis. 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 Kita tukar, kita tukar. Jadi kata dasar dia tulis. Kita tukar perkataan T ni, kita buang. Dan kita letak penulis. Sama juga dengan penggubah, apa dia punya kata dasar? Ubah. Gubah, betul. Gubah. Jadi kita tambah peng Ubah. di situ. Alright. Saya sudah bilang kata nama dengan diam-diam ya. Betul. Betul-betul. Banyak yang terbiasa datang. Okey. Seterusnya, Okay. Hisap. 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 Penghisap. Penghisap. Okay, kita selalunya gunakan perkataan ni untuk contohnya penghisap rokok. Penghisap rokok. Penghisap. Contohnya, To stop. maksudnya how do we translate it in English? Penghisap rokok. Someone who smoke. Someone who smoke. Ah. Someone who smoke cigarette. Someone who smokes cigarette. What else do we use? Aiman. Boleh tolong tak? Yang lain. Penghisap apa lagi? Penghisap. Selain rokok, ada penghisap gam kan? Penghisap gam. Pernah dengar tak? Takiyasan pernah dengar tak? Penghisap. This means someone who inhales or have an addiction towards gum. Yeah. Gum is glue actually. So they inhale glue that makes them seperti high. seperti penghisap bermain game. Oh, penghisap bermain game tak boleh. Penghisap means it has to be inhale. Perlu dihisap. Inhale. Benda yang kita boleh isap, the things that we can inhale are smoke and the smell of glue, something that makes you high. Penghisap dadah boleh ke? Hisap susu lah. Dadah tak boleh. Dadah Ada juga dadah yang hisap kan? Tak tahulah. Dadah tak sure. Itu tak tahu. Itu kena rujuk ni. Jadi hisap means something that you inhale. Penghisap, hisap means something that hisap, this word, the root word means to inhale something. Ataupun hisap boleh juga. Hisap macam hisap susu macam tu lah. Dia apa ni? Sesuatu yang menyedut. Ada kurang menyedut. Macam susu tu lah. Hisap susu, betul susu. Yeah. So bila kita cakap penghisap, it means someone who inhales. But usually we use it for addiction lah. Addiction of inhaling something. That's how we use penghisap. Orang yang seperti itu tidak bisa berhenti ya. Betul. Dia dah
Tidak bisa berhenti sekaligus. Betul-betul. Hmm. Okay, seterusnya. Ajar. Butuh untuk Nampak bungkisan. tak? Oh. Okay. Macam mana nak ubah kepada peng? Sebentar ya. Untuk bisa dapat. Oke, seterusnya ajar ya. Ajar. Pengajar. 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 Okay. Yang bermaksud, apakah maksud pengajar? Pengajar. Pengajar. Pengajar bahasa. Pengajar bahasa Pengajar bahasa. Melayu. Ataupun ibu saya seorang pengajar. Okay, contohnya begitulah. Ibu saya orang pengajar. Anda juga ya. Saya orang pengajar. Hanani juga seorang pengajar bahasa Betul. Indonesia. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Yes, betul. Terima That's kasih. Terima correct. kasih. Okay, so next. Pengikut. Pengikut. Orang yang ikut. Orang yang ikut apa-apa. Misalnya, ini bagaimana beza? Ada perbezanya apa dengan apa? Dengan dukung. Apa? Dukung, support someone, support something. Oh, okay. Like fans. Seperti orang yang. Ya, pendukung. Oh, pendukung. Kita guna ke bahasa pendukung dalam bahasa Melayu ni? Pendukung lebih digunakan oleh orang Indonesia. Okay. Dalam bahasa Melayu, dukung bermaksud what we call it, to carry a baby, something like. Hold on. Dukung kan seperti ini. Dia tak Bahasa. Dukung bayi. Dukung bayi. Yes, dukung bayi. Macam ni. Okay, macam ni. Dukung. Merawat anak-anak. Kami tak guna merawat. merawat Kami anak. menggunakan menjaga. Menjaga anak. Menjaga. To protect. Dukung is to what we call it? Carry. Yes, to carry. Carry. Hold on. But carry is not the accurate word for it. The accurate word for it is okay. In English it is carry, but it's something like this. Dukung. Dukung. Sepenuhnya beza dengan bahasa Indonesia ya. Betul-betul. Okay. Kalau mendukung atau pendukung dalam bahasa Indonesia kan. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil penyokong. Okay, dukung dalam bahasa Melayu ialah to carry. Okay. Kalau dalam bahasa Indonesia maksudnya follower, right? To follow, to support. Okay. And then
Kalau kita nak cakap supporter dalam bahasa Melayu ialah penyokong. 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 Okey, saya nak tanya Tafiasa, apa kata dasar penyokong? Penyokong. Penyokong. Okong. Okey. Kita tengok dekat formula dekat atas ni. Kita tak sampai dekat situ lagi. Okey. Tengok ni. Kalau contoh kita ambil yang ni perkataan sikit. Ya. Perkataan yang kata dasar dia bermula dengan F, dia akan bertukar menjadi M. F ni tukar jadi M. Jadi dia akan jadi pemikir. Okay. F ni kita tukar jadi M. Okey, perkataan mana yang menukarkan kata dasar dia kepada NY? Ada tak? Cuba cari. Antara semua ni. SA. Sokong. S. Sokong. Jadi kata dasar Sokong. dia ialah sokong. Sokong bermaksud to support. To support something. To support someone or anything lah. Sampai dari menyokong timnas baseball sampai sampai pemerintah atau politician. Siapa menyokong apa? Misalnya kami boleh bicara. Misalnya saya tidak menyokong pemerintah Jepang. Betul. Perfect. Oh, That's the perfect sentence. That's a perfect sentence. Saya tidak menyokong pemerintah Jepun lah. For example lah. Okay. Ataupun kalau saya buat ayat baru, saya tidak menyokong keputusan awak. Keputusan means decision. I don't support your decision. Okay. saya tidak menyokong keputusan awak. Okay, kita sambung. Okay, seterusnya. Okay. Ulas. Ulas means to comment or to explain something. Ulas, comment or explain something. So, macam mana, how do we say a commenter? How do we change ulas to a word that means commenter? We add peng. It becomes pengulas. Which means a commenter. For example, sebagai contoh, pengulas semasa perlawanan bola sepak. Kadang-kadang perlawanan bola sepak ada pengulas. Itu kita panggil pengulas. Yang cakap-cakap, komen-komen sambil perlawanan berlangsung. Ulas. Komentar. Okay, seterusnya. How do we say, macam mana kita nak cakap editor dalam bahasa Melayu? Pengedit.
Betul. Pengedit. Contohnya pengedit video. Saya seorang pengedit video sebagai contoh. Contoh Oh, saya orang video. Okey, seterusnya. 오멜, Omel. 오멜, Tunai. 풍고멜, Pengomel. 풍고멜. Someone who's always nagging. 투낙, 풍고멜. Okey. Seterusnya kita tengok macam mana kita nak ubah perkataan-perkataan ni kan kalau dia hanya dalam satu suku kata. Okey. One syllable. Fahamkan apa maksud one syllable? 원스르보, 풍구, Okey. Suku kata, okay, saya terangkan balik sebagai suku kata. Suku kata atau kita panggil syllable. Okay. Suku kata ni diperbuat atau diperbuat daripada gabungan dua atau lebih huruf. Gabungan dua atau lebih huruf untuk membentuk. Okey. Contohnya SA. Kita sebut sebagai sa. S tambah A. This is sa. Okay, sa ni ialah satu suku kata. Satu suku kata. Kemudian kita tambah YA. Ya. 사야, Saya. Okey, jadi mula-mula kita sebut dulu sa. Ini ialah suku kata yang pertama. Suku kata yang kedua ialah ya. Saya. Faham tak? Faham tak? Suku kata pertama. This is the first syllable and then the second syllable is suku kata kedua. Okey, jadi perkataan saya diperbuat daripada dua suku kata. Sa dan juga ya. Tetapi ada perkataan dalam bahasa Melayu yang hanya ada satu suku kata. Contohnya? Okey, contohnya kita tengok dekat sini. Contohnya ni. CAT, chat. 차, Okay, ini ialah satu suku kata chat. TIN, tin. LAP, lap. Chat, tin, lap semuanya satu suku kata. Okey, jadi kalau satu, 차팀랍, ni semua satu. Satu suku kata. Okay. Ini ialah suku kata CAT ni, dia ialah gabungan daripada perkataan C, perkataan A dan perkataan T. Kita gabungkan semua dia menjadi satu suku kata, chat. Sebab sebutan dia satu je, chat. Okay, kalau Two sa, point. saya. Dua.
Kalau cat, cat. seperti saya. Hmm. Cat. Okay, contohnya Dance. yang ni kan, pandu. Dia 2 kali. Pan, 1, du. Pandu. Pandu. Okay, fikir, fikir. 2. Fikir. Kalau kering, 2 juga. Kering. Tapi kalau ketiga-tiga perkataan ni, dia hanya satu suku kata. Cat, satu je. Tin, satu je. Lap, satu je. Okay, faham tak? Faham. Faham Okay. Alright. Jadi kalau dia ialah satu suku kata, kita hanya perlu tambah penge. Contohnya, pengecat. Pengecat. Pengecat ni ialah someone who paints selalunya on the wall lah. Bukan Draw pictures. no, not a drawer, not a painter, but usually someone who paints the wall, yang cat dinding. Pengecat dinding rumah ke. Okay. Selalunya kita gunakan untuk itulah. Someone who paints. Usually, wow, something like that. Di dalam, tapi mereka cat dengan diam-diam ya. Diam-diam maksudnya? Dengan diam-diam gambar apa-apa. Gambar apa-apa ke ya dinding ya. Oh, itu pelukis. Kalau dia lukis gambar, itu pelukis. Pelukis. Okay, pelukis ialah drawer. Drawer lah. Drawer or artist. I think in English they call it artist also. Someone who draws picture. Okay, however, tapi kalau kita cakap pengecat, dia bermaksud seseorang yang bekerja. Bekerja. Aiman, bekerja. Pekerja. Kalau bekerja tu betul lah. Bekerja kan. Seseorang yang bekerja seseorang yang bekerja. Bekerja dia BE. Bekerja. Jadi kalau ada tidak usah berkerjaya. Betul tu BE. Bekerja. Yang kerjayanya lah. Seseorang yang kerjayanya mengecat. Okay, contohnya mengecat rumah, mengecat bangunan. Okay. Jadi bila kita cakap pengecat, dia tak lukis gambar. Pengecat tidak lukis gambar. Pengecat tidak lukis gambar. Okay, kecuali kalau pengecat tu seorang pelukis, mungkin dia boleh lukis gambar di dinding-dinding rumah. Okay. Contoh saya tunjukkan pengecat. Ya.
Ah, This ah, is pengecat. Ini yang kita panggil pengecat. Someone who paints the house or buildings. Ya, pengecat. Tetapi pelukis, when we say pelukis, okay, ini pelukis. Ini ialah pelukis. Artist. Correct, artist. Okay. Yang lalu saya juga. Yang lalu saya juga satu pelukis ya. Oh, Takuya-san seorang pelukis dulu. Ya, Oh, karena saya oh, tak nampak, bisa. tak nampak sangat. Sebentar ya. Dia tak fokus. Oh, cantiknya. Oh, 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 saya baru tahu. Oh, cantik. Oh, jadi Takuya-san seorang pelukis dulu. Ya. Ah, oh, Betul. okay, menarik. Okay. I see. Okay. Sekejap, saya betulkan sedikit ayat tadi. Dulu saya seorang pelukis. Okay. Dalam bahasa Melayu kami tidak guna yang lalu untuk merujuk kepada yang lepas. Walaupun kami guna perkataan lalu, kadang-kadang untuk merujuk kepada yang lepas juga kami lebih dalam perbualan kami lebih menggunakan perkataan dulu. Dulu saya seorang pelukis. Maksudnya I was what you call it? I was an artist. I used to be an artist. Yes, I used to be an artist. I was an artist, something like that. Alright. Seterusnya. Seterusnya ting. Ting? Pengguting. Okay, seterusnya. Pengguting dan lap. Penggelap. Pengelap. Pengelap tahu tak apa? Penggelap. To wipe. Okay, lap is to wipe. What about pengelap? Penggelap. Usually, selalunya it's a cloth to wipe something. Okay. Pengelap. It's a cloth to wipe something. Yes, pengelap. Misalnya penggelap jendela. Pengelap. This can be also this pengelap. Pengelap meja. Okay, we use this for pengelap meja, for example. Pengelap. This is usually it is a cloth, an old cloth that we use to wipe something. Okay. Yeah. Penggelap mata. Pengelap cermin Penggelap mata. kaca. Pengelap cermin mata. Betul? Close to wipe. Something. Jadi the something can be anything. For example, boleh jadi meja, pengelap meja, pengelap cermin mata, pengelap kereta, macam-macam lah.
Sekejap, I nak minum air sikit. Okay, seterusnya. Seterusnya, pudding ini pemikir, kira, ya kalau penggering, Betul, pengering. penggering. Okay, so it means a dryer. Sebagai contoh, Penggering. pengering rambut. Pengering rambut. Oh, Kering. Penggering. Penggering rambut. the hair dryer, for example. Penggering rambut. Okay, seterusnya. Pemandu. Pemandu, betul. Pemandu, which means a driver lah. I think Takuya-san is familiar with this word. A driver. Tapi saya di Jepun tidak pemandu ya. Oh, tidak memandu? Saya tidak memandu. Saya ada SIM saya. Ada SIM. Bagaimana bilang driver's license dengan bahasa Melayu? Lesson memandu. Driver's license. License. Lesson memandu. Oh, Takuya-san ada lesson memandu. Ada. Tapi tak memandu. Tapi tidak memandu. Oh, kenapa? Saya aslinya saya tidak suka kereta. Oh, tidak suka kereta. Kenapa? Saya karena saya tidak bisa pakai mesin bagus ya. Oh, lagi satu di Jepun, tempat letak parking, tempat letak kereta agak sukar untuk dicari kan? Parking spot in Japan. Is it hard? Di Jepang, kalau tidak memandu sekitar keliling saya tidak ada masalah, tidak ada pengaruh ya. Tapi kalau bisa memandu, kalau boleh memandu, ini juga bagus ya. Ini juga bagus. Karena bisa pergi kemana-mana dengan Betul. kereta, Lebih mudah. ya lebih mudah. Tapi di Jepang sekarang memiliki kereta sedikit mahal. Oh. Sedikit mahal karena harus bayar pajak. Harus bayar pajak setiap tahun. Setiap tahun. Ya, setiap tahun harus bayar pajak dan harganya mahal. Harganya mahal dan sekarang kalau saya ada pacar saya, ini mungkin lebih bagus ya. Bisa membawa dia pergi ke mana-mana. Betul. Oh, Takuya-san sudah berkahwin ke? Atau? Belum. Oh, tetapi ada seorang lah. Someone special. Pacar ya.
Ada pacar lah. Sekarang tidak ada. Oh. Yang lalu saya berpacaran dengan orang Indonesia. Oh, faham. Oh, dari situlah Takuya-san belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum ketemu dia, saya sudah mulai belajar. Waktu saya pergi ke restoran Indonesia di Osaka, saya ketemu dia. Oh, I see. Saya ketemu dia dan dia bilang, mari kita berpacaran ya. Dia orang Medan, Oh, orang Medan. I see. Dan dia juga Muslimah. Oh, Tapi dia tapi dia tidak rajin beribadah. I see. Oh, okay, faham. Oh, okay. Minta maaf saya tanya. Ya, tidak apa-apa. Lesson memandu ini driver's license. Dengan bahasa Indonesia ini adalah SIM. Ejaannya bagaimana? Ini adalah SIM, SIM. Ini Oh, ini tingkatannya. Ini singkatannya. oh. Saya tak pernah tahu pun. Baru hari ini saya tahu. Begitu? Begitu. Saya tak tahu. Anda memandu? Memandu. Saya ada lesen memandu. Oh, begitu. Pergi ke universitas. Pergi ke university atau pergi ke mana-mana. Saya akan memandu. Sebab saya tak berapa guna pengangkutan awam di Malaysia. Pengangkutan awam is public transportation lah. Pengangkutan awam. Pengangkutan awam. Pengangkutan awam. Seperti bis, seperti kereta api. Seperti kereta api atau bas, teksi. Tetapi teksi di Jepun sangat mahal. Saya baru... Ya, sedikit mahal. Mahal. Ya. Oleh karena itu, waktu saya pergi ke tempat kerja saya berjalan kaki dan saya naik kereta api. Tetapi saya suka Jepun sebab pengangkutan awam Jepun seperti kereta api sangat bagus berbanding di Malaysia lah. Saya sangat suka kereta api di Jepun. Sangat selesa dan mudah. Misalnya suasana atau tempat duduk. Mudah dan bagi saya dia tenang. Senyap. Tenang is calm, like calm, and also not noisy. It's not noisy. It's very silent. So like, yeah, we can rest. Boleh berehat. Jadi di Malaysia tidak ada orang aneh di dalam kereta. Tidak ada orang di Malaysia ada orang aneh di dalam kereta. Di Jepang ada. Oh, di Malaysia ada. Tetapi ada juga masanya yang okey. Ikutlah. Biasalah manusia kan. Ada masa okey. Ada masa adalah yang bising macam tu. Saya kadang-kadang melihat saya kadang-kadang ketemu orang aneh yang waktu saya pulang dari tempat kerja saya di dalam kereta. Kenapa? Apa jadi? Saya tidak tahu kenapa, tapi dia pria. Dia laki-laki. Dan mungkin dia masih muda. Tapi dia selalu, tapi sifatnya seperti orang biasa ya.
sifatnya seperti orang biasa. Mungkin dia masih muda, lebih muda daripada saya. Tapi dia waktu dia ketemu atau waktu dia melihat perempuan, dia dia mencoba mulai cakap ya. Seperti Anda datang dari mana? Anda sekarang ada waktu ya seperti itu. Dia selalu jalan-jalan di dalam kereta. Faham? Oh, saya tak pernah jumpa lagi lah. Tetapi di rumah saya ada, di kawasan perumahan. Tapi dia peramah. Okey je. Dia peramah. Peramah is friendly. Peramah is friendly. Peramah. Friendly. Tapi macam sebab utama kenapa saya suka pengangkutan awam di Jepun iaitu kereta api. Saya suka kereta api dekat Jepun sebab mudah. Mudah. Banyak. Di mana-mana tempat pun ada. Ya. Sebab kalau dekat Malaysia, contohnya, saya nak pergi universiti, guna kereta api tak boleh. Begitu? Jauh. Jauh. Susah. Contohnya daripada rumah saya nak pergi universiti saya, tak boleh nak guna kereta api. Kena drive. Anda langsung datang dari rumah Anda? Anda datang dari rumah. Tidak menginap ya? Tidak menginap sekitar universitas. Universiti saya 15 minit daripada rumah. 15 minit sahaja bezanya. Jauhnya lah. So, saya hanya memandu. Tak menginap lah di mana-mana. Jimat. Duduk dekat rumah. Okey, kita habiskan sikit lagi. S dengan T. Okey, lagi 2. Sambut. Menyambut. Kita menggunakan imbuhan pe. Penyambut. Penyambut. Seperti contoh, penyambut tetamu. Penyambut tetamu is something like, what we call it Menyambut. receptionist, is it? Penyambut tetamu. Penyambut tetamu. Yeah, receptionist. In English it is receptionist. Okay. Penyambut tetamu. Tetamu maksudnya guest. Yes. Guest. Tetamu is guest. Okay, the last one. Last one. Tapis. Tapis. Filter. Tapis. Penapis. Penapis. It's a filter. For example, penapis air. Penapis air means water, right? So when penapis air is this one. Okay, this is penapis air. Cuba kita tengok penapis saja apa dia keluar. Hold on. Okay, this is also penapis. This is penapis. Okay. Penapis. I'm not sure what's in English, but for example, penapis air is the water filter. However, if we just say penapis, it's usually referring to this one. Ini. Bila kita cakap penapis, when we just say penapis, it refers to this one lah. Yes, strainer, is it? I guess. Strainer.
Okay, that's all for today. Itu saja untuk hari ini. Peace. Story now. Okay, jadi kita dah tamatkan, kita dah habiskan untuk hari ini punya pembelajaran. Jadi kita tamatkan kelas kita pada hari ini, boleh? Boleh. Okay, saya akan stop sharing and Terima stop kasih.